Tapi masa downhill memang adik saya Zone 5 lah. Saya Tak payah nak rayu tak apa. payah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat kembali ke OK Studios. Dan hari ni, hari pertama kita akan meneruskan program kita di dalam series The K Show ni. So, kita hari ni ada seorang guest yang sangat popular di kalangan para triathlete di Malaysia ni. Selamat datang kepada Abang Jang kita ataupun Pok Jang. Hai, saya Safzan. Selamat datang ke OK Studio. Kita nak tahu siapa sebenarnya Safzan ataupun Pok Jang ni. Dari mana, kerja apa dan apa sebenarnya motivasi dia hari ni dekat sini. Okey, nama saya Muhammad Safzan bin Muhammad Mukhtar ataupun kawan-kawan panggil saya Pok Jang ataupun Safzan ataupun Jang macam-macam lah. So, saya berasal dari Terengganu, betul dapat nama Pok Jang tu. Dan sekarang saya menetap di Kajang dan saya bekerja di Putrajaya. Kita mungkin boleh bertanya dengan beliau, apa yang membuatkan dia bermula untuk bersenam dan kemudiannya transition kepada triathlon ni? Background saya sebelum ni adalah saya seorang pemain rugby. So of course dengan main rugby badan saya memang besar. So selepas saya kahwin, badan saya makin lama makin membesar dan saya stop main rugby. Saya still cari apa benda yang boleh saya buat untuk at least untuk sihat lah. Tapi sebab sebenarnya saya takut sakit. Dan saya tengok internet apa benda, tengok sukan berbasikal tu nampak macam okey sebab saya tak boleh lari. Badan besar. Dulu berat saya almost 100 kg. So start daripada situ saya beli basikal mountain bike. Saya kayuh basikal 15 km setiap hari, kadang 2-3 hari sekali. Lepas tu weekend tu saya kayuh long sikit dalam 2 jam 3 jam. Dan saya pick up running juga, tapi still badan saya besar masa tu. After 2 years, slowly badan saya makin turun. Dan saya mula buat triathlon saya yang pertama pada tahun 2012. Masa tu triathlon yang pertama dekat Putrajaya. So masa tu memang badan dah sedikit turun daripada 100 tu. Just mula-mula ingat just for fun. Saya tak tahu keadaan tasik macam mana, saya just terjun. Tapi alhamdulillah lah, saya ni jenis macam orang kata hati kering buat benda-benda macam ni. Saya just terjun je. Rupanya lepas habis event tu baru saya tahu rupanya tasik Putrajaya tu dalam. Jadi macam aku dah kena tipu, kena game dengan kawan-kawan. Dia kata okey, so tak apalah saya buat. Sebelum ni memang dah tahu berenang ke? Sebab memang start dengan basikal, lepas tu berlari kan? Tapi tak ada pula cerita pasal berenang ni memang... Saya tak ada basic berenang. Memang first saya berenang pun macam cuba-cuba je. Pergi dekat, masa tu swimming pool tak banyak. Yang ada pun dekat Bukit Jalil punya swimming pool. So just dengan kawan-kawan cuba-cuba berenang macam tu. Lepas tu saya punya first event pun macam okey lah, try lah. Buat breaststroke je lah? Tak breaststroke, saya memang terus freestyle lah? freestyle, saya gamble lah. Berenang je apa yang saya tahu. So macam cekalkan hati je lah. Cekalkan hati kering ni. So saya mula-mula saya pick up, saya ambil kelas renang pun tahun 2015. Oh, so selepas 3 tahun buat triathlon ya? Yes. Tapi lepas tu tahun 2015 tu memang saya target nak buat Ironman. Dan saya terus ambil kelas berenang lah. Sebab sepatutnya saya buat Ironman pertama saya 2014. Tapi ada accident sikit, saya patah tangan. So saya rehat lah 2014 tu. So 2015 saya come back. Oh, dalam masa setahun tu memang tak pernah rasa macam nak patah hati ke? Sebab dah patah tangan kan? Patah hati juga sebenarnya. Sebab macam even sampai sekarang pun saya still macam orang kata fobia. Nak kayuh basikal tu saya takut nak turun bukit laju-laju. So nak kayuh laju-laju pun saya, kalau macam sebab saya jatuh dulu masa turun bukit. So every time saya downhill, tahu je lah kalau dekat orang yang pernah buat Ironman dekat Langkawi tu dia punya downhill macam mana. So masa climbing okey saya boleh relax, tapi masa downhill memang adik saya Zone 5 lah. Saya tak pernah nak rayu tak apa. payah. Masa tu orang kata downhill just relax, tak. Saya masa tu memang Zone 5, memang saya takut habis. Memang saya ketak bibir macam tu. Event tak ada sekarang. Tapi sekarang ni tengok banyak pula aktiviti. Contohnya macam long ride, pergi buat touring. So, apa motivasi sekarang semenjak tak ada aktiviti ni? Sepatutnya target nak buat yang keempat tahun ni. So preparationnya bermula daripada awal tahun lah. Tapi disebabkan ke situasi terkini tu kita kena MCO apa bagai. Untuk keep fit je lah. Sebab saya orang yang suka makan banyak. So kalau saya duduk diam dengan tabiat makan saya tak berapa nak bagus ni, so saya akan jadi membesar. So apa yang saya buat sekarang ni adalah satu nak keep fit dan saya nak enjoy apa benda yang saya tak pernah rasa sebelum ni.
Kalau dulu kita stick to orang kata training plan lah. Weekend kita kayuh 2-3 jam, 4 jam, 5 jam. So kita just pusing Putrajaya. Benda tu dah boring. So daripada tahun 2009 saya start kayuh basikal, saya rasa tahun ni 2020 ni saya first time pergi Broga Jantan. Memang orang kata memang bila saya first time pergi Broga Jantan, wah ini ke Broga Jantan lah. Selama ni semua flat je lah. Semua bukan nak kata flat tapi macam boring lah, benda yang biasa. So macam this year memang saya target dah tak ada apa-apa event, saya cakap kawan-kawan saya, why not kita try benda baru. Kita pergi pusing mana-mana. Tak ada event ni. So kalau nanti kalau dah start event, kita dah dengan training plan kita kan. Start 2012 buat start triathlon kan. Sekarang dah dekat 8 tahun buat triathlon. So kita nak tahu juga apa event yang paling gempar, paling gila rasa pernah buat ni. Event paling gempak of course lah buat Ironman. Cumanya dari segi pengalaman untuk setiap event Ironman tu dia berbeza-beza lah. Yang first tu mestilah yang paling best lah. Macam sebab kita buat masa tu apa orang kata komuniti yang buat Ironman tu tak ramai. So kita hanya ada beberapa orang kawan, kita ride sekali, lepas tu tak ada training plan, just orang kata swimming, kayuh, lari. So just kayuh lah jauh-jauh, kayuh berdua, bertiga, kadang ada sikit-sikit. Nutrition pun tak tahu, bantai apa semua. Even masa first saya punya Ironman pun saya almost dehydrate lah. So macam first time tu macam rasa macam tengah lari tu saya tak ingat apa benda semua kan. Tapi alhamdulillah lah habis kan. Okay, lepas tu second time saya buat proper sikit. So ada sedikit training plan, dah tahu nak buat apa. So third punya Ironman pun kita dah dah tahu banyak benda. Even saya pun dah sign up kelas. Saya join dengan team Go Getter under coach Adrian Yeo. Saya ambil kelas swimming, saya ambil kelas brick. Takkanlah kita nak buat macam sama je kan. At least nak ada peningkatan sikit lah kan. Tak laju tapi at least kata adalah sedikit untuk dibanggakan untuk saya sendirilah. Sebab saya jenis saya bukan nak beat siapa-siapa. Memang saya punya motivation adalah nak beat diri saya. Tapi tu memang spirit untuk Ironman tu lah. Sebab betul, kita sebagai seorang yang masuk dalam Ironman ni adalah untuk melepasi kita sendiri punya level lah. Bercakap pasal kerja, family ni, apa tips sebagai family man yang nak buat triathlon ataupun yang buat Ironman ni untuk membahagikan masa? Macam mana rasa nak dapat lesen daripada Kementerian Perumahan ni? Yang tu paling susah sebenarnya. Kalau nak minta lesen tu macam saya buat family saya reward diorang masa saya pergi race. So macam setahun sekali tu saya bawa family pergi join saya race, macam contoh kat Langkawi. Before this bawa diorang pergi ke ke Vietnam ke apa, dan kalau pergi race kat PD ke bawa diorang sekali lah. So as a race station lah kan. Okay, race station. Kalau macam hari biasa, macam saya terpaksa bangun awal pagi. Saya alhamdulillah saya morning person. Saya bangun pukul 4, pukul 4.30 ke. So saya boleh training start pukul 5 sampai pukul 6. Petang pun lepas balik kerja ke saya training dulu sekejap sebelum balik rumah. Apa yang saya buat, saya bagi diorang macam buat apa benda yang saya buat juga. Saya galakkan diorang macam anak-anak saya bawa pergi swimming pool, suruh diorang swimming sekali, wife saya pun swimming, lari-lari semua. So diorang buat lah. So bila kita minat benda yang sama, itulah tips dia sebenarnya. Senang nak dia orang termasuk sekali lah. Yes, okay. So benda-benda lain tu macam pandai-pandai lah tu kan. So in terms of pembahagian masa untuk kerja, macam mana pula? Kalau macam saya kerja office hour biasalah 8 sampai 5. Dan ada serta-serta masa saya kena outstation. Kalau hari kerja biasa memang waktu sebelum dengan selepas kerja lah. Kadang kalau tengah hari ada masa, saya tak keluar ke mana-mana, saya akan curi masa untuk pergi gym lah sekejap. Saya punya outstation ni memang makan masa lama, seminggu ataupun 2 minggu ataupun 3-4 hari. First thing yang akan masuk dalam beg luggage saya adalah kasut lari dengan baju untuk training. Tu je. Tapi benda tu tak boleh tertinggal. Kalau tertinggal mati kutu lah. Dalam tempoh MCO ni, bagaimana cope up? Sebab kadang-kadang kita tak boleh keluar, and then kita tak boleh berbasikal, tak boleh berenang lagi teruk. So macam mana dalam tempoh 3 bulan ke 4 bulan tu, apa yang Abang Jang buat? Sebab kita ada trainer sendiri kat rumah untuk basikal, dan ada treadmill kebetulan kan. So saya buat benda tu je lah. Bangun pagi, saya kayuh basikal, lepas tu saya sign up untuk Zwift. Lepas tu ada group of friends. Cluster Zwift ni? Saya ada group of friends pun buat Zwift punya training, dan coach saya pun Adrian Yeo create satu group training untuk Zwift. So dia create training plan, dan masa Zwift tu pun kita pakai Zoom.
So boleh tengok muka semua orang suffer masa Zwift kan. So at least saya tak hilang kawan lah ni. At least ada motivation untuk training juga. Okey lah, tak rasa terbuang sangat lah masa. So maksudnya adakah macam kalau in terms of distance, mileage apa semua tu lagi banyak time Zwift, lagi banyak time MCO ke? Ya betul. Rasanya lagi banyak time MCO sebab yelah pagi kayu, petang kayu kan. Ataupun kadang-kadang pagi saya buat interval training ke apa, duduk dalam pagar lah macam jenis-jenis saya tengok, apa kau buat ni Jang? Mentally skipping apa semua sebab mungkin sepanjang perjalanan triathlon ni saya mungkin nak tahulah siapa sebenarnya yang telah banyak ada juga membantu in terms of like dari segi kewangan. Triathlon ni adalah satu sukan yang orang boleh cakap agak mahal lah, dan ianya memerlukan motivasi yang sangat tinggi. dari segi kewangan ni yang tu macam betul orang kata sukan triathlon ni tak memang mahal, tapi kita boleh save banyak benda lah. Tapi kita boleh save dekat benda lain jugalah. Sebenarnya triathlon ni dia mengajar kita, ataupun buat Ironman ni dia mengajar kita kenal badan kita. Kalau kita treat badan kita dengan benda-benda mewah, benda-benda besar tu, selamanya kita akan perlukan benda tu lah. Dari segi peralatan lain macam contoh basikal ke kasut lari, yang tu mungkin lah perlu ada yang suka yang mahal. Dia bergantung kepada poket masing-masing lah. Tapi bagi saya, bila kita dah suka buat satu benda tu, kita akan usaha untuk dapatkan benda tu. Kalau nak kata apa orang kata, benda macam tu tak adil lah sebab dia atas kemampuan orang masing-masing. Even kalau nak kata pakai benda mahal pun, tu kepuasan untuk dia, biar dia lah. Kalau dia rasa dia ada duit tapi dia nak pakai benda murah, tu kepuasan untuk dia, biar dia lah. Jangan membebankan kita tengok orang lain pakai basikal mahal brand tu, kita pun nak juga. Tak perlu pun sebenarnya. Kita just pakai apa yang kita mampu, tapi sebenarnya kita upgrade body kita. Saya selalu juga dengar kawan-kawan kata biar pakai basikal group set 105 tapi kaki biar ada rais kan, macam tu. So adakah macam kita sebenarnya patut cakap yang kita perlu invest kepada diri kita lebih daripada peralatan yang kita ada? Dia sebenarnya benda ni subjektif. Of course bila kita invest pada badan kita juga, dan bila badan kita dah orang kata dah upgrade sikit badan kita, kemampuan kita, mungkin peralatan yang kita guna tu dah tak mampu nak tampung kita punya strength tu kan. So kita pun kena upgrade ni lah. So dia memang dia seiring lah. Saya juga nak tahu lah apa sebenarnya contohnya macam pencapaian terbesar selama lebih kurang hampir sedekad is 10 years. Hampir sedekad ni dah buat triathlon ni, rasa pencapaian paling besar setakat ni? Of course yang saya buat Ironman lah, dah 3 kali. Sebab dulu pun masa saya zaman sekolah dulu, saya seorang yang kurang bersukan. Bila apa orang kata, bila kita berusaha ke arah itu, sebenarnya kita mampu untuk buat. Itulah pencapaian paling besar lah untuk saya dalam sukan ni. Dan of course apa orang kata, benda ni tak datang dengan mudah lah. Sebab ramai je tanya saya macam mana nak kurus, macam mana nak buat Ironman ni. Saya kata kalau nak buat kena minat. Sebab saya selalu teringat orang cakap Ironman ni bukan apa orang kata sekadar kita training untuk jadi Ironman. Kita kena jadikan dia sebagai lifestyle. Okey, untuk soalan terakhir ni, kita nak tahulah apa next untuk Safzan Mohtar ni, dan apakah pesanan terakhir untuk para penonton untuk episod ni? Untuk next saya ni saya memang target tiap tahun saya cuba nak buat Ironman lah selagi kudrat saya ada ni kan. Sebab benda tu dah macam saya cakap tadi, dah jadi lifestyle saya. Dan apa kata, bila saya tak buat benda tu jadi macam boring. Hidup, bukan nak kata hidup tak bermakna, tapi macam tak ada hala tuju macam sekarang lah orang kata kan. Tapi saya punya perancangan memang saya nak buat Ironman lagi, dan saya nak cuba improve lah dalam masa yang saya dah ada sebelum ni. Saya buat paling laju, saya buat 13 jam 50. Safzan! Abang! Safzan! Muhammad Safzan Mohtar from Malaysia. Don't forget to ring that bell. Saya nak cepatkan lagi masa, insya-Allah. Kalau boleh kita ke arah yang lagi bagus lah. Dan pesanan saya untuk penonton-penonton, kalau nak menceburi sukan triathlon ni, pertamanya kena ada minat, dan kedua kena persiapkan diri. Persiapkan diri maksudnya kena tahu training, kena tahu kesusahan dia. So kita kena bersedia dari segi mental, dari segi fizikal dan juga financial lah.
Itu sajalah yang pesanan saya. Dan kepada yang nak cuba sukan triathlon juga, jangan takut sebab sukan ni memang best. Orang kata dia tak perlu apa orang kata, dia hanya perlukan keberanian dan juga keazaman yang tinggilah. Itu saja. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada Abang Jang kita ni dengan tips-tips dan especially tips-tips untuk mendapat lesson daripada Home Minister. Memang sangat penting untuk mereka-mereka yang berada kat luar sana. So, untuk mereka yang nak tahu lebih lanjut tentang perkembangan tentang Abang Jang ni, boleh beritahu apakah Instagram handle? Jadi kalau nak tahu perkembangan saya, boleh follow saya punya IG dan juga FB saya. Nama sama je, Safzan Mukhtar, SAFZAN Mukhtar. InsyaAllah kat situ saya akan selalu update lah apa saya training ataupun dekat mana saya training. Memang saya suka, bukan nak menunjuk saya training, tapi saya suka share apa yang saya training, apa saya buat untuk sukan ni. Sebab saya suka nak motivate orang untuk join sama-sama, kita ramaikan lagi community untuk buat triathlon pada masa akan datang, insyaAllah. Okey, terima kasih guys kerana menonton episod pertama kami di OK Studios. Bagi yang nak tahu lagi lebih lanjut tentang larian, berbasikal dan juga berenang, anda boleh follow kami di channel YouTube kami iaitu di OK Studios.